Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nurul Ansyah dan rakan-rakan yang saya sayangi sekalian. Kami daripada kumpulan 1 yang diwakili oleh Siti Solehah, Nur Isma Syahirah, Muhammad Najib iaitu saya sendiri, Nur Fatin Izzati dan Nur Syafiqah, di mana kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian RPH Sains tahun 2 yang merangkumi objektif pengajaran, aktiviti pembelajaran, bahan sumber dan penilaian melalui pendekatan interaktif untuk membantu pelajar memahami bahagian tumbuhan dan fungsinya. Tanpa kita melengahkan masa, kita teruskan dengan pembentang kita yang pertama. Nama saya Nur Isma Syahira binti Samsuri dan saya akan menerangkan bahagian pengenalan, hasil pembelajaran, objektif pengajaran serta bahan dan sumber. Dan untuk mata pelajaran, kami akan memilih Sains tahun 2 yang mana kami akan memfokuskan tajuk bahagian tumbuhan dan fungsinya. Dan ia akan mengambil masa selama 60 minit waktu pembelajaran. Seterusnya bagi hasil pembelajaran, yang pertama sekali adalah pelajar akan dapat mengenal pasti dan melabel bahagian utama tumbuhan seperti akar, batang, daun dan juga bunga. Yang kedua adalah untuk menerangkan kepada pelajar fungsi asas setiap bahagian tumbuhan. Sebagai contoh, pelajar akan dapat menjelaskan bahawa akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah, batang membawa air dan nutrien ke bahagian-bahagian lain tumbuhan, daun tempat proses fotosintesis dan sebagainya. Hasil pembelajaran yang ketiga adalah pelajar akan dapat diperkenalkan kepada beberapa contoh tumbuhan tempatan seperti pokok sayur dan pokok buah-buahan. Pelajar akan diajar untuk mengenal pasti bahagian tumbuhan mana yang boleh dimakan. Sebagai contoh, mereka dapat mengetahui bahawa daun sawi boleh dimakan sebagai sayur, batang tebu boleh dijadikan sumber gula, mangga boleh dijadikan sumber makanan yang kaya dengan vitamin dan sebagainya. Seterusnya dalam objektif pengajaran, pelajar diharapkan akan dapat melabel bahagian-bahagian utama tumbuhan seperti akar, batang, daun dan bunga pada lembaran kerja yang telah diberikan. Jadi melalui aktiviti ini, para pelajar dapat mengukuhkan kefahaman mengenai struktur asas tumbuhan dan gambar rajah serta visual akan digunakan sebagai panduan kepada para pelajar. Yang kedua, pelajar akan menerangkan fungsi setiap bahagian tumbuhan dalam perbincangan kumpulan. Mereka dapat membincangkan peranan akar, peranan batang, daun dan sebagainya sebagai pemahaman dan juga membina kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. Dan akhir sekali, pelajar akan mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 jenis tumbuhan tempatan serta bahagian yang boleh dimakan seperti sawi, batang tebu dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah bahagian bahan dan sumber. Jadi bahan yang pertama kami akan gunakan adalah lembaran kerja dan bahagian tumbuhan yang mana kita akan bawa lah gambar pokok, gambar batang, gambar daun supaya pelajar lebih kenal pasti mana satu bahagian tumbuhan. Dan juga kita akan bawa yang kedua adalah contoh tumbuhan sebenar sebagai rujukan. Yang ketiga kita akan bawa projektor dan video pendek supaya sesi pembelajaran itu lebih menarik dengan adanya video-video pendek yang boleh kita papar kepada pelajar. Yang keempat adalah gambar rajah tumbuhan. Yang kelima buku teks sains darjah 2 sendiri dan yang terakhir adalah pen marker supaya pelajar dapat gunakan dalam sesi dalam kumpulan. Baik, saya Muhammad Najib Rosti. Saya akan teruskan dengan 5.0 iaitu langkah pengajaran. Baik, untuk langkah pengajaran, masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 60 minit di mana 15 minit adalah untuk set induksi, 20 minit untuk perbincangan kumpulan, 15 minit untuk pembentangan kumpulan dan akhir sekali adalah bahagian penilaian iaitu sebanyak 10 minit. Baik, untuk secara keseluruhannya adalah 60 minit di mana guru perlulah memperuntukkan dengan sebaik mungkin untuk memenuhi 60 minit tersebut. Pengajaran yang pertama iaitu set induksi, yang mana set induksi ini masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 15 minit. Jadi guru-guru perlulah mengaitkan topik pembelajaran dengan pengalaman pelajar melalui soalan seperti siapa pernah menanam pokok? Siapa pernah lihat pokok yang berwarna hijau? Siapa pernah
pergi ke pasar dan juga melihat ibunya membeli anak pokok dan sebagainya. Jadi kita kena kaitkan sesuatu situasi yang sesuai untuk kita kaitkan dengan pengalaman murid itu tersebut. Baik, yang seterusnya adalah paparan gambar rajah tumbuhan dan video pendek untuk memperkenalkan bahagian tumbuhan. Contohnya seperti bahagian akar, batang, daun dan juga bunga. Jadi di samping guru-guru menceritakan ataupun menerangkan tentang bahagian-bahagian tumbuhan, untuk memberikan lebih penjelasan kepada murid-murid, guru perlulah menunjukkan gambar rajah ataupun membawa terus tumbuhan itu dan pamerkan kepada murid-murid di hadapan kelas. Jadi dengan melakukan teknik pembelajaran seperti ini, murid-murid akan lebih memahami dan mereka akan lebih jelas dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang seterusnya adalah guru perlulah menjelaskan di samping mereka menunjuk bahagian-bahagian tumbuhan tersebut melalui gambar rajah ataupun tayangan video pendek, guru juga boleh jelaskan kepentingan tumbuhan itu dalam kehidupan seharian. Contohnya, seperti daun pokok, kegunaannya adalah untuk dia melakukan proses fotosintesis. Jadi, video-video pendek ini juga boleh dibuka secara terus melalui saluran YouTube dan sebagainya. Jadi, ini adalah salah satu cara, iaitu set induksi yang mana ia sangat membantu murid untuk lebih faham dan juga mereka lebih jelas dengan apa yang hendak disampaikan. Baik, kita teruskan ke bahagian yang kedua iaitu perbincangan kumpulan. Masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 20 minit. Jadi, seperti biasa, guru-guru perlulah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Sebagai contoh, di dalam kelas ada sebanyak 20 orang. Jadi, guru haruslah memecahkan kumpulan kepada 4 kumpulan, yang mana satu kumpulan seramai 5 orang. Jadi setiap kumpulan haruslah diberi topik-topik yang berbeza berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, setiap kumpulan perlulah menerangkan fungsi setiap bahagian tumbuhan. Contohnya, akar tujuannya untuk menyerap air. Batang pokok pula tujuannya adalah untuk memberi sokongan. Dan juga daun, fungsi daun adalah untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi di samping itu, guru-guru juga boleh melakukan pendekatan hands-on. Tujuan pendekatan hands-on ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kreativiti murid. Baik, seterusnya adalah pembentangan kumpulan, yang mana masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 15 minit. Setiap kumpulan haruslah membentangkan hasil perbincangan mereka, di mana sebelum ini guru telah pun membahagikan kepada beberapa kumpulan. Jadi murid-murid ini haruslah mengikuti apakah topik yang diberikan oleh guru kepada mereka dan mereka haruslah membentangkan di hadapan guru dan juga rakan-rakan sekelas mereka. Sepanjang pembentangan sedang berlangsung, guru juga boleh mencelah dan juga memberi maklum balas dan juga menambah maklumat tambahan. Contohnya, bahagian tumbuhan seperti daun adalah bahagian yang boleh dimakan. Dan juga guru juga boleh menanyakan soalan kepada murid semasa murid membentangkan pembentangan mereka. Dan juga pembentangan yang diberikan oleh murid ini sebenarnya perlulah dilakukan secara dengan lebih interaktif. Guru tidak boleh membiarkan murid bercakap seorang diri. Jadi, ianya haruslah ada sesi perbincangan dua hala di antara murid dan juga guru. Baiklah, seterusnya adalah bahagian penilaian, di mana penilaian akan dilakukan melalui kuis lisan, di mana murid diminta untuk menyebut fungsi bahagian tumbuhan yang telah diajar. Sebagai contoh, murid perlu menjelaskan bahawa akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrien. Selain itu, lembaran kerja juga akan diberikan kepada murid untuk menguji pemahaman mereka melalui soalan bertulis. Bahagian penilaian ini dapat membantu memastikan bahawa semua objektif pembelajaran telah dicapai dengan baik dan jayanya. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurfati Izzati binti Jeffrey. Saya akan membentangkan tentang bahagian perbezaan dan penutur untuk rancangan pengajaran harian Sains Tahun 2. Terdapat 3 jenis perbezaan yang dapat dikenal pasti. Pertamanya ialah perbezaan dalam kandungan. Salah satu cara untuk membezakan pengajaran adalah melalui kandungan. Untuk pelajar berkeperluan bimbingan adalah sangat penting bagi guru untuk menyediakan bahan pengajaran yang mudah diakses dan menarik bagi menarik perhatian para pelajar. Manakala
pelajar berkeupayaan tinggi, guru boleh memberikan bahan tambahan yang seperti artikel ataupun video pendek yang menjelaskan dengan lebih terperinci tentang jenis tumbuhan tertentu seperti tumbuhan karnivor dan bagaimana tumbuhan ini menyesuaikan diri dengan persekitaran mereka, dan justru pelajar akan terdedah kepada konsep yang lebih kompleks lah seperti interaksi antara spesies dan juga ekologi. Kedua ialah perbezaan dalam proses. Bagi pelajar berkeperluan bimbingan, pendekatan pengajaran yang lebih terang dan interaktif sangat pentinglah. Aktiviti penjelasan tumbuhan merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk membantu mereka memahami konsep-konsep asas tumbuhan. Sebaliknya, untuk pelajar berkeupayaan tinggi, guru boleh mengambil pendekatan yang lebih mencabarlah melalui projek mini di mana mereka akan diminta untuk menjelajah persekitaran mereka dan mencatat fungsi setiap bahagian tumbuhan yang mereka boleh lihat seperti bagaimana akar dan fungsi untuk menyirap air dan nutrien, batang memberikan sokongan ataupun daun melalui fotosintesis dan juga bunga berperanan dalam pembiakan. Akhir sekali, perbezaan dalam produk. Aktiviti melukis dan mewarna gambar tumbuhan boleh membantu pelajar berkeperluan bimbingan memahami dengan lebih baik. Aktiviti ini boleh memulihkan murid melihat dan mengenal pasti setiap bahagian tumbuhan dengan lebih baik dengan melukis dan menamakan bahagian seperti akar, batang, daun dan juga bunga. Ini juga membantu mereka menjadi lebih yakinlah dalam pembelajaran. Sebagai alternatif, pelajar berkeupayaan tinggi, guru boleh membuat model 3D di mana hanya menggunakan bahan kita semula lah seperti botol plastik dan juga kertas. Mereka mempunyai peluang untuk memahami struktur tumbuhan secara lebih mendalam melalui aktiviti ini yang dilaksanakan oleh guru lah di sekolah. Kesimpulan bagi kaedah pengajaran sains tahun 2 dalam topik tumbuhan dan fungsinya, ini menekankan secara menyeluruh dan berpusatkan pelajar di mana guru merupakan salah seorang fasilitator yang membantu pelajar dalam memahami konsep secara mendalam melalui pelbagai aktiviti interaktif. Dalam sesi pengajaran ini, penggabungan visual, bahan sebenar, perancangan kumpulan dan aktiviti praktikal hands-on membantu memaksimumkan kefahaman para pelajar dan menjadikan pembelajaran ini lebih efektif dan menariklah. Secara keseluruhannya, kaedah pengajaran yang digunakan dalam topik ini berjaya menyediakan satu pengalaman pembelajaran yang holistik dan bermakna bagi pelajar melalui kombinasi pendekatan visual, hands-on, perbincangan kumpulan dan juga penilaian berterusan. Justru, murid bukan sahaja memperoleh pengetahuan asas tentang tumbuhan, tetapi juga memupuk kemahiran berfikir kritikal, kemahiran sosial dan juga membina keyakinan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nur Syafiqah Farhanim binti Hussein. Saya pula akan fokuskan kepada analisis reflektif iaitu cabaran yang dihadapi dan keputusan yang dibuat. Terdapat 3 cabaran yang dihadapi dalam proses pembangunan rancangan pengajaran untuk topik bahagian tumbuhan dan fungsinya darjah 2. Cabaran yang pertama ialah memastikan kandungan pelajaran dapat disesuaikan dengan tahap pemahaman pelajar. Konsep tumbuhan yang mungkin dianggap abstrak dan memerlukan pendekatan yang khusus bagi memastikan pelajar memahami dengan lebih mendalam. Konsep tumbuhan juga melibatkan pelbagai istilah saintifik dan proses yang tidak dapat dilihat secara langsung seperti fotosintesis atau fungsi akar dan daun. Pelajar mengalami kesukaran untuk memahami proses tersebut kerana mereka mungkin tidak pernah terdedah dengan proses sebegini. Selain itu, pembezaan kefahaman pelajar. Setiap pelajar mempunyai latar belakang dan keupayaan yang berbeza. Pelajar yang lebih lambat akan berasa tertekan jika tidak memahami topik tersebut. Mereka akan hilang keupayaan diri sekaligus tidak berminat untuk belajar. Manakala, pelajar yang cepat menguasai berkemungkinan berasa bosan jika sesi perbincangan tidak cukup mencabar buat mereka. Oleh itu, penting untuk memastikan sesi pembelajaran dapat mengikut kemampuan masing-masing.
Cabaran seterusnya adalah memastikan penilaian yang dilakukan sejajar dengan objektif pembelajaran. Dalam konteks ini, memilih antara penilaian berterusan atau penilaian akhir memerlukan perancangan yang teliti agar kedua-dua pendekatan dapat digunakan secara efisien dan efektif. Jika penilaian tidak relevan, ia mungkin tidak dapat memberi gambaran yang tepat tentang topik yang diajarkan kepada pelajar. Seterusnya, keputusan yang dibuat. Keputusan yang pertama yang boleh dilakukan bagi memastikan kandungan pelajar bersesuaian ialah mempelbagaikan kaedah pembelajaran. Guru boleh menggunakan bahan visual seperti video, gambar ataupun model yang menunjukkan bahagian tubuhan. Merancang aktiviti praktikal seperti menanam benih atau membuat model tumbuhan menggunakan bahan kita semula boleh memberikan penjelasan secara langsung kepada pelajar. Guru juga boleh menggunakan kaedah permainan bagi menarik minat mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan tergantung pada teori sahaja tetapi dapat melibatkan diri secara fizikal dan juga visual. Selain itu, dari segi pembezaan kefahaman pelajar, guru boleh menggunakan pendekatan seperti pemberian tugas yang berbeza. Pelajar yang lambat diberi tugasan yang ringan seperti mengenali atau melukis tumbuhan. Manakala pelajar yang cepat menguasai boleh melakukan eksperimen tentang fungsi tumbuhan dan membuat pembentangan di dalam kelas. Mereka juga perlu diberi pilihan untuk memilih topik kegemaran mereka. Ini memberi peluang kepada pelajar yang cepat menguasai untuk menyelidik topik tumbuhan dengan lebih mendalam, manakala pelajar yang lambat hanya fokus kepada aspek yang asas sahaja. Seterusnya, keputusan untuk memastikan penilaian yang dilakukan sejajar dengan objektif pembelajaran. Bagi penilaian berterusan, perbincangan di dalam kelas adalah cara yang terbaik di mana guru dapat memberi maklum balas secara langsung kepada pelajar. Mereka boleh berkongsi idea, pendapat dan persoalan di dalam kelas. Guru juga boleh meminta pelajar untuk menulis refleksi ringkas mengenai topik pembelajaran. Bagi penilaian akhir pula, guru boleh mengadakan ujian ataupun kuis untuk mengukur sejauh mana pelajar telah memahami topik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Soleha binti Yaakob. Saya akan membentangkan bahagian analisis reflektif iaitu merangkumi keselarasan objektif pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Baiklah, kita pergi kepada objektif pembelajaran yang pertama iaitu melabel bahagian tumbuhan. Okay, hasil yang akan dicapai oleh pelajar adalah pelajar akan mengenal pasti bahagian utama tumbuhan. Okay, bagaimana objektif pembelajaran ini adalah selaras dengan hasil pembelajaran iaitu pelajar akan didedahkan dengan aktiviti pengenalan bahagian tumbuhan melalui lembaran kerja dan juga bahan sebenar. Okay, proses ini akan membantu pelajar untuk memudahkan mereka memahami struktur tumbuhan dengan lebih jelas lah. Okay. Pelajar akan dibimbing dengan menggunakan gambar rajah dan bahan visual yang akan membantu mereka mengenal pasti dan seterusnya melabel bahagian-bahagian tumbuhan dengan tepat. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, pelabelan melalui gambar rajah ataupun model sangatlah membantu pelajar untuk mengukuhkan ingatan mereka dalam pembelajaran dan seterusnya membantu mereka untuk mencerap pengetahuan dan pemahaman mereka dengan lebih mendalam dan meluas mengenai struktur utama tumbuhan tersebut. Okay. Seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua iaitu menerangkan fungsi setiap bahagian tumbuhan. Okay, hasil pembelajaran yang akan dicapai oleh pelajar tersebut adalah pelajar akan memahami fungsi bahagian tumbuhan. Okay. Bagi mencapai hasil pembelajaran daripada objektif ini, pelajar akan membuat perbincangan dalam kumpulan. Dengan cara ini mereka akan lebih berinteraktif sesama sendiri, berkomunikasi sesama sendiri dalam memberi dan memberi idea serta pandangan dan juga pengalaman mereka tentang tumbuhan-tumbuhan yang mereka kenali sebelum ini. Okay.
Kaedah ini akan mengutamakan pembelajaran secara berpusatkan pelajar yang mana pelajar semua akan mengambil bahagian dan melibatkan diri dan sama-sama untuk memahami fungsi bahagian tumbuhan tersebut. Okey. Cara ini akan membantu pelajar tersebut untuk memahami fungsi tumbuhan tersebut daripada daun sehingga ke akar lah dengan lebih lanjut dan lebih mendalam. Okay, seterusnya bahagian yang terakhir iaitu objektif pembelajaran yang terakhir yang akan dicapai adalah untuk mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 jenis tumbuhan tempatan dan bahagian yang boleh dimakan. Okay. Objektif ini adalah sejajar dengan hasil pembelajaran yang mana untuk membantu pelajar mengenal pasti bahagian tumbuhan yang boleh dimakan. Okay, sumber sebenar iaitu tumbuhan yang sebenar akan digunakan untuk membuat pemerhatian dan juga perbezaan secara jelas. Okay, dengan melalui mata kasar, pelajar akan melihat secara jelas bahagian dan mengenal pasti bahagian tumbuhan manakah yang boleh dimakan dan digunakan untuk kegunaan yang selain untuk dimakan. Okay, kaedah ini akan mengukuhkan kefahaman murid tentang bagaimana tumbuhan bukan sahaja penting untuk persekitaran kita, tapi adalah penting untuk sebagai sumber makanan. Okay. Jadi ini adalah sedikit sebanyak ulasan saya berkenaan dengan keselarasan objektif pembelajaran dengan hasil pembelajaran. Okay, sekian, terima kasih. Bagi bahagian lampiran, berikut merupakan lampiran yang telah kami lampirkan, iaitu lampiran yang pertama adalah rancangan pengajaran harian iaitu RPH, dan bagi lampiran seterusnya adalah buku teks darjah 2 bagi subjek sains.